Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat mandi. Yang pertamanya membaca bismillah pada permulaan mandi. Yang kedua membasuh segala kotoran dan najis. Yang ketiga berwuduk sebelum mandi. Yang keempat membasuh badan sampai 3 kali. Yang kelima menghadap kiblat. 6 mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ketujuh muadah. Artinya mandi itu agar dilakukan sekaligus tanpa menunda menyisakan sebahagian dari anggota badan untuk dilanjutkan sesudah berselang beberapa saat. Yang ke-8 berdoa. Baik, kita tengok sunat mandi. Fardu mandi ada 2, iaitu niat dan meratakan air. Sunat ni pula. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunat ni benda yang siapa buat boleh pahala, dan kalau tak buat tak ada masalah, taklah berdosa, cuma luputlah fadilat pahala. Yang pertama membaca bismillah pada permulaan mandi. Belum daripada kita kenakan air pada tubuh, bismillah. Bismillah pilih tidak, iaitu baca bismillah pada permulaan. Sekurang-kurangnya bismillah. Kalau bismi je tak dapat pahala. Kadang kerana tidak membawa maksud apa-apa. Bismillah sekurang-kurang. Afdalnya apa yang telah dibaca salafus salih, Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnalah pahala. Pada permulaan mandi. Kalau bilik mandi kita itu ada najis, maka bismillah itu pada muka pintu dia, jangan di dalam. Kerana bismillah min zikrillah, daripada zikir Allah, maka la yaliku bihi fi makanin fihi najasun. Kata ulama, tiadalah layak dengan zikrullah pada tempat yang ada padanya najis. Mula nak masuk pintu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak nak mandi dekat telaga kalau tak ada pintu, tak apalah, pasal telaga tu bukan tempat orang kecil. Jadi siapa kat telaga, ambil timba, bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, bila kita terlupa baca bismillah pada permulaan, teringat masa duk gonyoh atas belakang, umpamanya, masa situ boleh lagi, kata setengah ulama. Kerana dia kiyah dengan bismillah pada pertengahan makan. Yang kedua membasuh segala kotoran dan najis. Yang ketiga berwuduk sebelum mandi. Basuh kotoran dan najis. Katakanlah kotor daki, ada kotor benda, ada tanah seluk di kaki, yang basuh kaki dulu baru start mandi. Tapi kalau kita sekali dengan mandi tu tanggal seluk tu dan rata air pada kulit, sah juga. Cuma sunat buang dulu kotoran. Begitu juga dengan najis. Kalau najis ada di kaki, jirik air kecil anak tadi, kita tak basuh dulu, sekali mandi sekaligus. Walaupun air kecil ada tapak kaki, mandi sekaligus. Dalam mandi tu rata tapak kaki, cuci daripada najis dan rata air, sah juga. Kemudian berwuduk sebelum mandi. Kita ulang balik, ada 3 kaedah. Yang pertama, wuduk dulu lepas tu mandi. Yang kedua, mandi dulu lepas tu wuduk. Yang ketiga, mandi saja, tak payah wuduk. Tiga-tiga ni sah belaka semayang. Yang pertama itu afdal sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi dia istinja dulu, bersih daripada najis, kemudian wuduk baru mandi. Kalau mandi dulu baru wuduk, tu sunnah orang Melayu kita. Mandi, lepas mandi wuduk.
Dan boleh tak? Boleh juga. Allah Rasulullah lah. Memang dia terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah uswah, ikutan, contoh. Ataupun teori yang telah ditunjukkan. Itulah yang terbaik bagi kamu. Jadi termasuk dalam kaedah wuduk dan mandi. Jadi Rasulullah wuduk dulu baru mandi. Uswatun hasanah. Kita wuduk dulu baru mandi. Sebelum wuduk istinja. Yang ketiga, mandi saja tak wuduk, sah juga. Kerana bila kita mengalirkan air pada sekalian badan dengan niat mengangkat hadas yang besar, automatik terangkat hadas yang kecil. Jimat. Hadas kecil. Tak ada tertib. Dia mandi kan bukan wuduk. Mandi sekaligus. Sah juga. Pasal kita tak niat ambil wuduk, kita niat mengangkat hadas yang besar. Mandi ni tidak wajib tertib. Wajib tertib ni wuduk. Pasal mandi ni Nabi kata farsilu, maka hendaklah kamu mandi. Dalam Quran Allah kata fatahharu, hendaklah kamu mandi. Allah tak kata hendaklah kamu mandi kepala, kemudian mandi tubuh, kemudian mandi lutut. Tu baru wajib tertib. Ada wuduk Allah Ta'ala sebut dulu muka dulu. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka dulu. Nampak? Lepas basuh muka, basuh tangan pula. Wamsahu biru'usikum. Lepas basuh tangan, baru boleh sapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dia ada tertib. Mandi tak ada tertib. Lepas tu kita olok kaki dulu tak apa. Buka pakai hujan, olok kaki kena di air hujan, niat mengangkat hadas besar. Lepas ada tu, perata air. Tak payah niat dah. Kalau yang tiga itu, yang mandi saja tu, masa mandi tu melakukan acak dah sana. Biarlah jadi tak tanya dia pandai dah, kita tahu dah. Tanya untuk orang lain. Baik, berlaku khilaf di kalangan ulama. Bila kita tengah mandi, kata setengah ulama, tak terakak lagi, tak lagi kita ni suci. Bila tak suci, kita sentuh kemaluan, tak batal lagi. Nampak? Bila terakak dah hadas, seperti rata dah air sekalian tubuh, terakak hadas, sentuh kemaluan, baru batal wuduk. Pendapat yang kedua mengatakan kalau sentuh batal wuduk walaupun tak selesai lagi mandi. Jadi kalau kita nak taklid kau yang pertama tak apa, tak payah ulang balik mandi dah. Habis dah rata dah, ronyoh dah sekalian tubuh, rata lah, sentuh kemaluan. Contoh lah, ketuk ke, batal wuduk, mandi dah batal. Ada orang yang tak faham, dia mandi semula. Dia mandi semula, lepas mandi, lak, buka bilik air, kejut tengok ke bini, ketuk. Faham tak? Domeh kat bini. Sampai ketuk no. Masuk mandi semula. Bau mandi pula. Pasal dah 2 kali setahun mari surah. Nama sepu. Dah nak pandang kan dia. Air pun paruk. Tak payah mandi semula. Bila kita dah terakak hadas besar, buat perkara yang membatal, sentuh isteri, ketuk, nampak? Ataupun benda lagi. Kecing ke, atau tidur ke dalam bilik air. Jadi batal hadas kecil saja, batal wuduk saja. Wuduk mari dah ni, tak wuduk ni dah tu akad hadas besar. Sebab tu wuduk dia ada dalam. Siapa yang akad hadas besar mandi, lepas tu dia ketuk, batal benda, batal wuduk dah. Bila ambil wuduk, tu nak khabar bila mandi dia ada wuduk dalam. Nampak? Dia gitu. Habis masalah. Yang kelima, menghadap kiblat. Kalau tak menghadap, tak dosa pun. Sunat menghadap kiblat. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Mula-mula kita basuh kepala. Kat mana anggota yang kita sunat kanan dulu baru kiri? Anggota yang maknanya kita tak boleh nak gonyoh sekaligus. Kalau anggota yang boleh gonyoh sekaligus, maka tak payah kanan dulu, buat sekaligus. Dia sama macam wuduk. Muka boleh basuh tak sekaligus? Masih basuh muka? Boleh, 2 belah tangan. Maka apa benda ni, tak sunat kanan dulu. Tangan boleh dua sekaligus, tak boleh. Adat kata sebelah-sebelah. Bila nak buat sebelah dulu baru boleh buat sebelah lagi, sunat kanan dulu. Ada orang dia faham muka pun kanan dulu juga. Tu fanatik no. Muka bang sebelah dulu.
Nah, nyanyi lepas tu belah ni pula. Jadi nyanyi lah ke dia. Nah, jadi berdoa lalu dok legak lebih pada hak ulama jadi kacau lah. Nah, mandi kita pun jiru nak gonyoh sambil menggonyoh, gosok kan. Jiru atas kepala jangan jiru belah kandang tu. Lepas tu belah gigi pula sekaligus ni. Nak dengan muka apa semua. Siapa kat tubuh, jiru belah kandang tu. Dia start tubuh belah kandang tu. Bang. Lepas belah kandang dengan belakang sekaligus. Nah, lepas tu belah kiri pula. Nampak? Dah nak mandi sekali dah kandang pakai bau lalu dah. Pakai bau ada. Sunat. Nah, kan bukan wajib. Sunat je. Anggo nak derah pakai sekaligus ada. Jiru dak ya kanan kiri pakai jiru kat tengah mo. Nah, kiri kanan kau anda lah. Mereka kita ada masa buat bergaluh kandang dulu cari pahala tayamum dia panggil. Kan tayamun dengan nun. Pahala berkanang-kanang. Nah. Yang ketujuh mualat, artinya mandi itu agar dilakukan sekaligus tanpa menunda menyisakan sebahagian daripada anggota badan untuk dilanjutkan sesudah berselang beberapa saat. Jadi dia kata mualatun. Maksudnya berturut-turut. Lepas basuh satu anggota, basuh satu anggota. Lepas basuh anggota, basuh satu anggota. Di mana hak mualat? Kering air tubuh. Habis hak mualat. Katakan kita basuh muka pula. Basuh muka, basahlah ni masa kita mandi tu. Nah, kaki dak buat lagi. Bila kita kering air muka lama dah, lebih kurang setengah jam. Sambung pula basuh kaki, dia panggil putus walat. Pasal kering air. Putus walat tak ada masalah. Wuduk ke, mandi ke, dak wajib mualat belaka. Mandi junub separuh-separuh boleh. Wuduk pun boleh juga. Kerana Nabi pernah maknanya ambil wuduk di pasar dan basuh kaki di masjid. Nak ambil wuduk pasar, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, kaki dak suhi. Di jalan pasal nak jalan takut kotor, nak kena pasir, siapa di masjid sambung basuh kaki wuduk. Boleh. Mandi junub itu kak boleh. Basuh dulu sebahagian tubuh. Nak karang pula balik jabat pukul 1. Sambung separuh lagi. Tapi kalau maknanya membawa kepada lupa, makruh buat kerja lagu tu. Takut tak ingat. Kadang-kadang kita tak ingat semayang. Hajimat aja yang semayang tak ingat mandi junub. Tak ingat. Tak ingat dah ada buat gitu. Memang dah orang lama dah. Moden hok zaman bila. Dia buat gitu tapi tak ingat dah. Terlampau banyak sangat. Dia kata selang beberapa saat di sini bukan makna second. Saat 1 detik itu. Saat maknanya selang beberapa masa. Saat dengan makna masa. Bukan saat ni saat 1 second, 60 saat 1 minit bukan saat tu. Selepas beberapa ketika maksudnya. Habis larangan orang yang junub. Yang pertama melakukan solat. Dengan ijma' ulama, tak boleh semayang orang yang junub. Dalam keadaan sengaja. Tak sengaja boleh. Dah benda beza. Sengaja dosa, tak sengaja tak berdosa. Sah tak? Tak sah. Tak sengaja, tak sah juga. Sebab at-taharah miftahus solah. Bersuci kunci semayang. Tak ada bersuci, tak ada. Pada buka mana-mana kitab fiqh pun syarat sah semayang iaitulah suci daripada hadas. Sengaja semayang hadas besar berdosa, tidak sah. Tak sengaja semayang hadas besar tidak berdosa, tidak sah. Tak sah belaka. Cuma tak berdosa lah. Tak ingat sungguh. Lepas pada salam, tak mandi junub lagi. Umpama ni, tak berdosa. Bukan sengaja. Teringat di dalam semayang wajib lari dengan segera. Ulama kata. Faura maknanya segera. Lari bukan berlari-lari, kan berlari pula 100 meter. Maknanya keluar daripada sah. Kena keluar daripada sah. Kalau tak boleh keluar sah, makmum tutup kok belakang, duduk.
tengah berdiri belakang. Saf 3, belakang ada 5 saf yang tobik kat ni. Nak, teringat, dah mandi junub. Duduk lah. Duduk dengung situ. Nampak? Kemudian kalau Tok Imam, Tok Imam kena lari juga. Makmum kena ganti. Nampak? Haji Zul kata lari tengah sembahyang, tak ingat ni tu. Tak ingat juga. Pasal banyak berlaku. Nah. Itulah. Tok Imam power. Tok Imam pun kena lari, makmum pun kena lari. Dah lari lagu mana makmum kena ganti ya kabar kan? Bila Tok Imam lari, ada sebab tu. Tak usah cari sebab sembahyang tu. Nah, ni kita pergi cari sebab. Apa imam lari ya? Sebab apa? Dah sembahyang ni. Sebab apa? Jadi tak ada sembahyang dah. Nak? Ke ketuk ke? Itu lagi Ustaz malu. Benda? Malu. Tok Imam malu. Lagi. Tak lari? Tembang juga? Haram. Berdosa besar. Berdosa besar. Nampak? Sengaja semayang kadang hadap besar, berdosa besar. Sengaja. Yang main-main. Yang maknanya merengang-rengangkan Allah Ta'ala. Bukan raja tak apa, kita ketuk tak apa. Aja. Tapi jangan bagi bunyi ya. Tak. Tak apa, tak ada mandi junub tak apa, ngadak menteri. Nak? Pergi jumpa menteri boleh tak mandi junub? Boleh? Pusing sudah tu balik. Tuk suti pun. Tak ada tapi mengadak Allah Ta'ala boleh. Ada kecil tak boleh, ada besar mimba bil aula tak boleh. Sengaja dosa walaupun tak imam. Tapi memang nak jaga maruah, tak lari ya. Nampak? Kata lari memang Allah kata aku junub. Tak. Buat lolok juga tak. Buat lolok. Jangan buat itu je tu. Main buat lolok kita ikut juga belakang. Tak. Kawan tu tak mandi junub. Ustaz. Ustaz. Tak lah, kau bawa dia kat lagi. Saya tu macam ayam. Tapi macam ayam nak tahu. Kita tak tahu. Jadi kaki lepas mayang nasihat. Ada mak nasihat lah. Jangan buka-buka kong itu buat mandu korang. Gitulah. Dan wa ma fi maqamis solah, perkara yang semakam satu darjat dengan semayang haram juga. Mana seperti semayang juga. Nampak? Dia itu bukan semayang tapi macam semayang. Sujud syukur. Nampak? Sujud syukur haram. Sujud syukur. Dalam keadaan beradah. Sujud syukur dia sama dengan semayang. Bukan perbuatan rukun 13 tu. Pada kebanyakan benda. Wajib tutup aurat, wajib ngadap kiblat, wajib suci pada najis, wajib tempat tak ada najis, wajib suci pada hadas besar, suci pada hadas kecil. Sama macam semayang, sujud syukur. Lagi sujud sajadah sama macam semayang kau. Haram hadas besar. Kita dengar orang baca Quran, dengar kok speaker orang baca Quran, ayat sejadah sujud. Tiba-tiba hadas besar tak boleh sujud. Tengah sujud sajadah teringat tak ada mandi junub lagi, hadas besar, wajib kena berhenti segera. Jangan teruskan. Dia sujud sajadah kita dalam semayang boleh. Cuma haram kita sujud sajadah bila imam dak sujud sajadah. Faham? Sekalipun tempat yang baca surah sajadah. Subuh Jumaat, sunat sujud sajadah. Dia bukan wajib. Tiba-tiba makmum sujud sajadah. Imam dak sujud, makmum sujud. Hukumnya batal semayang makmum. Tak boleh, dia kena ikut imam. Kerana dia panggil sunat itu kalau kita bersalahan dengan imam jadi keji sangat rupa, batal semayang. Imam diri kita pergi sujud, batal semayang. Tu imam sujud kita tak sujud, batal juga. Sujud sajadah. Yang kedua, melakukan tawaf. Tawaf ni sesaja dalam ibadat haji mensyaratkan suci daripada hadas. Wukuf tak apa. Wukuf kita beradah besar wukuf. Hadas kecil tak ada masalah, sah wukuf. Kita hadirkan diri di bumi Arafah. Kita lakah sepadang tu. Masuk dalam bumi Arafah.
dalam keadaan beradah. Nak, kita ambil wuduk keluar pada Arafah, kita mandi junub. Contohnya, sah juga. Walaupun kita hadirkan diri, mana dipanggil wukuf dalam keadaan beradah. Dan afdal sunnah, iaitu dalam keadaan suci. Sa'i, sa'i, tidak syarat juga. Bab sa'i bukan dalam masjid sebenarnya. Di luar masjid. Tawaf mesti apa benda ni dalam keadaan suci. Dan kalau datang hadas di tengah tawaf, tak boleh menyambung tawaf, kena pergi bersuci. Tengah tawaf lapar kepada tiga pusingan, 1, 2, 3, 4. Ni hajat aswad ni hajat aswad. Contoh, pusing 1, pusing 2, pusing 3. Siapa kat orang 3 tu beradah besar umpamanya, kena keluar pergi mandi junub dulu, masuk lagi kosong semula ke sambung 4 je. Kalau lepas dah siapa garisan ajar suat ni dikira cukup dah 3, kat lagi sambung 4 sahaja. Tapi kalau dah nak hafal dengan garisan ni 1, 2, hak ketiga ni tak hafal garisan ni, beradah, pergi ambil, kita pergi mandi atau pergi ambil wudu, sambung balik, baru 2 je saat ni. Faham? Lepas tadi tak cukup 3. Sebab tu dia buat orang atas-atas. Ajar surat tu dia buat orang, bucu ni ada orang, jangan lenggok dekat atas, ada orang atas langit. atas kaki tu ada orang ni tang mana koko. Walaupun kita lepas pada beradah tu kita pusing balik tawaf ni, siapa kat ni dekat benar dah, tak cia tak kira dah. Nampak? Tak kira. Memegang kitab suci Al-Quran hukumnya haram, la yamassuhu illal mutahharun. Tiada menyentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang suci. Ayat Quran. Maksud suci di sini berhadas. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Dia di situ. Kalau tak ada wudu, boleh baca Quran, tak sentuh. Tapi kalau hadas besar, baca pun tak boleh. Baca tak boleh dah. Walaupun satu huruf dia hadas besar, dia baca satu huruf, nun, surah Al-Qalam. Nun. Tapi kosak Quran tak boleh. Tapi kalau nun alik betul tak apa. Orang menghafal, dia hadap lepas tu dia ni hafizah. Kalau hafiz tak ada masalah. Dia boleh bila beradah mandi junub. Tapi kalau hafizah, penghafal Quran perempuan, dia haid nak mandi junub tak boleh, seminggu lagi. Jadi kalau tak ngapa dia hilang. Ataupun lambat boleh. Nak hafal Quran ni. Jadi hari-hari kena baca kurang-kurang 2 juzuk, 3 juzuk sehari. Tiba-tiba beradah haid. Maka jumhur ulama kata haram kau baca. Baca mana? Baca berlapah. Dan kaedah dia baca dengan tidak berlapah tu, dengan menggerakkan bibir. Menggerakkan bibir boleh. Dia boleh baca buat gerak bibir. Boleh. Dia panggil ngapa kau. Tak boleh cara tu dalam hati. Tak boleh tengok Quran. Tak boleh juga, memang jadi tak boleh. Kalau tak buat kena bersuara, pakai hilang dah Quran dalam dada dia. Taklid mazhab Maliki yang mengatakan diharuskan bagi hafizah haid ni meneruskan hafalan. Gitu. Pegang tak boleh juga, pegang. Baca pun lagi tak boleh juga. Pegang lagi tak boleh. Maknanya Quran, kulit Quran tak boleh. Isi dalam tu lagi tak boleh. Kulit tak boleh juga, kulit Quran. Nampak? Rihab ada khilaf. Rihab. Quran duduk atas rihab. Pegang rihab ni ada khilaf. Setengah ulama kata tak boleh, setengah ulama kata boleh. Tu tak apa, boleh tahan kira. Pegang rihab. Lepas tu kotak dia, jadi dia ada kotak Quran, pakai tarik dengan kotak. Tarik kotak tu bit Quran. Kotak tu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kira Quran kau. Pasal dia khas untuk Quran tu, dia jadi sebahagian daripada Quran, dimuliakan juga. Tak boleh lepong kata. Pegang lah lidah.
dak hormat ni. Kalau kotak Quran tu bubuh dekat kabinet, tak apa pegang kabinet tu. Dia gitu. Quran tu duduk di dinding, katakan ditulis surah Yasin, paku ke di dinding. Maka satu pendapat mengatakan tak boleh pegang pering tu. Pendapat yang kedua mengatakan tak boleh pegang kat ayat tu saja. Ingatlah kalau kita tak ada wudu, kita boleh bawa kitab tafsir pergi ngaji tafsir. Katakanlah ataupun kitab-kitab lain boleh tak ada wudu. Sebab dia bukan Quran. Tafsir dia banyak pada Quran. Tapi bila kita buka kitab, kita jangan tunjuk tangan kita atas Quran ayat. Haram, tak boleh. Nampak? Dia pegang gitu bukan Quran, dia bagi pegang kitab tafsir. Buka dalam tafsir separuh, atas Quran dua bagi. Kat Quran tu jangan lambung ke tangan. Ada orang yang tunjuk tangan. Tok guru baca tunjuk tangan ni. Dia beradah, mana boleh. Dia kata tafsir boleh. Tafsir boleh bawa. Faham baik? Boleh bawa kitab tafsir, tak payah hari semayang. Quran tak boleh setuh. Nampak? Dia gitu. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Melainkan illa abiri sabilin, melainkan sekadar lalu. Jadi kalau orang yang hadap so, tak boleh berhenti di dalam masjid. Zaman Nabi SAW, orang nak masuk, nak balik ke rumah, dia lalu ke dalam Masjidil Haram. Pasal Masjidil Haram ni, kalau kita pusing kat luar, dia besar. Zaman dulu besar dah, ni besar lagi 4 km. Masjidil Haram. Kalau kita pusing, sama macam kita jalan dari sini ke Libar. Nampak kalau kita pusing. Dia gitu. Jadi orang lalu ke dalam. Hak junub balik lalu ke dalam. Lalu ke dalam. Boleh lalu ke dalam masjid. Orang yang junub. Berhenti tak boleh. Berhenti tak boleh. Masuk dalam masjid boleh. Tak boleh pergi duduk dalam masjid, pergi lepak, pergi relax, pergi duduk situ mendengung dalam masjid, tak boleh. Kerana kemuliaan masjid. Jadi kalau kita tinggal barang boleh. Macam kita ni memang ada lalu dalam masjid, apa lalu dalam masjid? Shortcut ambo macam masjid ada haram kat besar ni. Masjid kecil pulas kati. Tak boleh. Dan ambil barang boleh. Keluar daripada semayang tinggal cermin mata, tinggal handphone. Balik rumah 5 minit je. Junub dah. Mari semula boleh masuk dalam masjid. Tapi jumpa kawan tak payah. Kawan ada tangan salang dah. Lepas tu ambil spek, ambil handphone keluar. Selesai masalah. Kemudian tayammum. Yang pertama pengertian tayammum. Tayammum ialah menyapu debu ke muka dan kedua tangan sampai ke siku menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi. Kita ulang balik pengetahuan kita. Kadang-kadang kita belajar di sekolah itu, bila kita belajar balik sekarang ni jadi ingat. Tayammum. Tayammum maknanya iaitulah menyapu debu tanah ke muka dan kepada dua tangan. Jadi anggota tayammum dua je nak khabar, dua. Muka tangan. Sama ada kita nak ganti tayammum tu dengan sebab hadas kecil ataupun dengan sebab mandi, dua ni saja. Sapu muka dan basuh sapu tangan. Allah kata famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Dua saja. Bukan maknanya bila kita berada besar tak ada air nak mandi junub, kita pergi sapu debu seliling tubuh. Tak betul. Sapu muka. Tepuk debu, sapu di muka. Niat bertayamum. Tepuk kali yang kedua, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Selesai masalah. Tak boleh semayang, boleh semayang. Tak boleh pegang Quran, boleh pegang Quran dah. Tak boleh duduk dalam masjid, boleh duduk dalam masjid dah. Cuma tayamum dia tidak macam istinja dengan istijmal. Nampak? Istinja dengan istijmal dia boleh pilih. Istinja dengan air, basuh cing dengan air, dengan nak basuh dengan tisu atau anak batu. Boleh pilih. Tisu ada, air ada. Tak mau bahan air, bahan tisu sekali. Michael Jackson. Faham? Tak ada masalah. Sah semayang. Boleh pilih. Tayammum boleh pilih. Tayammum tak boleh pilih. Dia darurah saja. Nampak? Dia darurah. Bukan sebab saja-saja. Allah kata falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka jikalau tidak ada air, fatayammamu tu dengan apa? Jawabnya barulah kamu dibolehkan bertayammum. Dia gitu.
Nah, tak ada air ataupun wa in kuntum marda ataupun kamu itu sakit baru boleh tayamum. Nampak? Wa illa fala wa in kuntum marda, dan jikalau ada kamu itu marda sakit fatayammamu baru boleh sambung ayat. Fa illa wa illa fala, kata ulama tafsir. Dan jika kamu tiada sakit, nampak? Fala, maka fala tayammum. Tak boleh kamu nak tayamum. Jadi tak boleh pilih. Istinja boleh. Kita masuk dalam hotel. Nah, kita kecil yang berok. Ada situ tisu, ada situ paip. Nah, Hajimat. Nak pilih boleh. Pilih ke mana? Ada air tapi nak kesat dengan tisu boleh. Ambil tisu kesat 3 kali syarat dia kabarah itu. Jangan bahang sekali itu lepas mayang. Nak 3 kali ikut syarat dia boleh. Orang kata air ada cakap buat boleh. Tak ada masalah. Nak dia bukan darurah boleh. Dan nak afdal tisu dulu 3 kali, ambil pahala istijmar, lepas tu baru basuh dengan air. Cara ni penduduk jemaah Masjid Quba buat. Jemaah Masjid Quba, Allah Ta'ala puji dalam Quran sebagai orang-orang yang sangat pandai bertaharah dan suka bertaharah. Gimana puak-puak AJK Masjid Quba ni, jemaah Masjid Quba, set-set ni kalau kecing dia tang batu dulu 3 utir, lepas tu basuh dengan air. Dia ambil dua-dua sunnah Nabi. Nampak? Dia gitu. Tayamum tak boleh. Ada air kita nak tayamum tak boleh. Ada air kita nak tayamum tak boleh. Ada air malah pergi telaga jauh, nampak telaga malah tak boleh. Dia kena tak ada air. Tapi nak cari sampai bila telaga, sekadar mana, sekadar adat kata tak ada lah. Bukan kena cari sampai ujung negeri. Tak ada sini ni gelum bila kena start motor, kena pergi ambil di mandi juga di Kemamang. Tak sampai gitu, tu agama memberat kita pula. Tak. Mana sekadar pada harapannya jauh benar dah, tak ada dah telaga kering belaka dah. Tayamum. Cuma ulama buat contoh lah di dalam kitab-kitab fiqh, maknanya sekali laung. Sekali laung tak dengar. Maknanya dalam keadaan tak bising kita laung orang. Laung orang berapa batu boleh dengar? Suku batu kalau kuat lah. Orang yang kuat suku batu. Haji Mak, siapa tak suku batu suara kalau tepik? Lebih kurang. Aduh. Dia ingat dekat suku batu. Debu tanah. Debu tanah, debu sawang tak boleh. Tepung tak boleh, nyetang ke tepung. Debu hak lekat di cermin lori tak boleh. Debu hak lekat di atas latar rumah kita, kotor-kotor debu. Bukan tu bukan debu tanah. Dia kena debu tanah. Fatayammamu sa'ida. Faham baik tu. Tuhan kata makin hendaklah kamu tayamu akan sa'ida, akan tanah yang berdebu. Nampak? Tayyibah, yang suci. Ada orang kata kalau kita naik kereta tak ada air apa semua, kita tepuk di belakang kereta, kursi kereta, mana ada debu tanah situ. Kalau tanah boleh, dia kena debu tanah. Dan tak syarat di atas tanah. Kita ulang balik, kalau jenis hak sakit atau mau sakit atau hospital, suruh orang sihat bubuh ambil tanah hak jenis ada debu, bubuh dalam tapuai, bubuh dalam makuk, bola pinggang, warna atas hospital, bubuh dalam gobok. Dapat tangan nak semayang, tepuk. Nak semayang, tepuk. Kalau jenis nak tayamum. Contohnya pasal dia ada baluk kaki. Umpamanya, ambil uduk dulu, lepas tu tayamum untuk kaki. Debu itu tak syarat duduk pada bumi. Sebenarnya pendapat ulama-ulama fiqh. Tapi cuma adat kata debu duduk atas tanah. Kita ambil bola pinggang, dikira debu juga. Kita ambil bola tupperware, bola dalam talang, debu juga. Warna tamuh, debu juga. Ataupun debu tu lekat di dinding rumah. Rumah dia jenis debu tanah lari Haji Mak lalu ke depan, faham? Lekat di dinding rumah kan. Belebek kembur tu hari. Dia tepuk boleh juga. Pasal apa? Debu tu bukan sawang kotor, debu tanah. Boleh. Faham? Debu lekat di dinding lori boleh. Debu tanah. Lori tu akut tanah boleh. Lekat di ring boleh. Tak ada masalah.
Kau anda mana-mana pun lekat di pokok. Nak debu tanah tu ditiup angin lekat di pokok. Kita tepuk di pokok lekat debu tanah. Sah juga. Baik. Dia ganti daripada wuduk atau mandi. Zaman Nabi SAW, dua orang sahabat dia junub dua orang ni. Bila junub dua orang ni, maka dia baru dengar ayat tayamum. Baru turun ayat tayamum. Maka seorang sahabat ni pun tayamum lah. Tepuk debu ke muka, sapu, tepuk pula sekali lagi, sapu tangan dua belah. Sahabat ni pula tidak faham. Dia pergi mandi debu. Dia geloling lah debu. Mana pasal dia junub. Tak. Dia duk fikir macam ke mandi kau kena buat. Celup tepung terus. Akhirnya semayang. Nabi kata dua-dua sah belah kedah. Cuma dia kata hak mandi geluling ni maknanya buang masa. Dan kali dia sawak gini dia wadah. Sapu muka dengan dua tangan. Atas kis apa sekalipun dua anggota, muka dan dua pergelangan tangan sahaja. Dia jangan gonyoh debu. Macam air kita gonyoh tak? Basuh. Debu tak, debu ni sapu. Tak sapu. Kan pergi gonyoh buat macam bedok. Wayang Cina tu lah, ni tak lah hal gitu. Sapu biar kata, jangan pula sapu kat ni tepi ni tak kena, tak sah. Sapu ni biar kata, buat kembang kat tangan. Debu ni pula ni dia boleh tepuk. Masa kita tepuk tu banyak lekat. Boleh tepuk tak, biar nipis situ. Pasal dia bukan macam air nak perkata dengan kulit. Dia isyarat ta'abbudi, kata ulama. Ta'abbudi ni ta'at perintah. Hikmah dia tak nampak kot mana. Kalau air nampak dia rata sekian muka, debu kot mana. Tak nampak. Kita ni jenis ta'at, ta'abbudi. Jadi Tuhan beritahu turut sama. Ada hikmah tu. Jadi boleh tepuk. Jangan basuh tak sah. Kita tepuk lekat debu, lepas tu pergi basuh. Tak ada dah, tak boleh. Dia lekat debu banyak, tepuk dia peluru hak banyak. Tinggal hak nipis-nipis sini sapu. Sebab kalau banyak nyanyi ingat. Jadi macam orang bedok pula. Pasir berdebu boleh. Pasir saja, pasir jenis pasir tak boleh. Mazhab lain boleh. Mazhab lain pasir boleh dah. Pasir putih-putih. Bukan debu, pasir terus. Batu kelikir terus. Boleh, dia kira bumi. Mazhab Syafi'i dan orang yang sedapat dengan dia, tak. Pasir ke tanah ke batu ke apa, dia jenis debu. Tanah pun kalau debu dia. Tanah liat, tepuk, lepek. Tak lekat benda. Lepek, tak lekat benda. Tak boleh tak. Lepas tu dia kata kalau tayamum dalam kata gebang tak sah mazhab Syafi'i. Dia kata dalam kata gebang tak ada air. Jadi ulama mazhab Syafi'i jawab tak sah. Dia tayamum tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal ditepuk tu bukan debu tanah. Yang kedua dalam kata gebang mana ada debu? Apa kata gebang ni? Vacuum apa mau? Weti baking vacuum. Weti vacuum. Orang naik kapal terbang bukan set cedung. Tak naik debu pun. Lain mana landing kat bigar paya. Tu beg tu peraih kat mananya naiknya Nabi masuk kapal terbang. Tu sungguh. Bersih. Jadi nak ambil dana debu aku. Haji mak haji naik ke terbang? Ada haji tak salah. Ada haji. Tak ada, bukan ada debu, tuan-tuan. Tak ada dah. Nak ambil dana debu tanah. Mereka kalau terbang tu hak akak tanah, tu lain ya. Kalau terbang haji mak. Hak jenis bawa tanah, tu lain ya. Syarat-syarat tayamum wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu pasal soalan banyak. Soalannya yang pertama, perkahwinan yang belum disetubuhi. Perkahwinan yang belum disetubuh, tak jimat lagi nikah. Tiba-tiba si suami telah mengiktikadkan salah satu daripada sebab yang beradat itu, sebab-sebab yang beradat itu memberi bekas seperti makan yang mengenyangkan atau lain. Maka dengan ini katanya guru-guru, terpisahlah pasangan suami isteri itu dengan tidak
disedarinya dan tidak beredah. Maka bagaimana pula hendak kembalikan menjadi suami isteri setelah diketahui keadaan begitu? Baik. Kemudian pasangan suami isteri yang telah tubuhi berlaku seperti soal di atas juga. Adakah beredah atau tidak? Bagaimana pula hendak kembali seperti masalah di atas. Yang ketiga, kita rakyat Malaysia, bolehkah kita buat ibadat korban sunat di negara lain dengan dengan apa ni? Dengan beru sedekah dan hadiah daging korban itu kepada penduduk suatu negeri. Baik. Soalan yang pertama dia kata, ada tok-tok guru kata bila seorang suami tu dia berkahwin dengan seorang isteri lah, tapi tak bersama lagi, baru nikah. Kemudian dia melapaskan lapas-lapas yang membawa kepada batal akidah syahadahnya. Nah, umpama dia kata hudud tak wajib umpamanya, atau hukum Quran ni kuno, atau kalau kita ikut sunnah Nabi mana jadi mundur kita. Nah, atau dia kata Allah Ta'ala ni zalim buat hukum potong tangan, atau dia kata semayang ni sebenarnya tak wajib. Nah, atau dia kata maknanya orang yang pergi Makkah tu bodoh belaka, jadi kafir belaka tu. Nah, kemudian terpisahlah. Nah, dia terpasah. Kata gitu terpasah. Sebab apa terpasah? Perkataan itu menyebabkan suami itu jadi murtad. Mak murtad ni 3 perkara, sama dengan perkataan atau i'tikad atau perbuatan. Nah, jadi bila murtad terpasah. Faham tak? Suami isteri itu. Tanpa suami kata aku ceraimu, dia kira pecah dah. Perkahwinan itu dia kira terlerai. Faham tak? Terpasah daripada ikatan. Akad, akad nikah ni ikatan. Fasah maknanya buka ikatan, terbuka. Faham tak? Kemudian dia kata lagu mana kalau nak balik semula menjadi suami semula, dia bertaubat dah. Dia menyesal dia kata tadi. Nak kata ayah tu tulis saya, "Mung, apa dia kata gitu jadi kafir?" Oh gitu Kalau gini saya nyesal kata. Terpasah dah tu. Dan lepas tu nak jadi isteri mula, kena nikah semula. Faham? Kena nikah semula. Kena ada 2 orang saksi, kena ada wali pula. Sebelum tu kena tarik balik perkataan, mengucap 2 kalimah syahadah. Faham? Kalau hak subuh, hak jimat dah, mengucap 2 kalimah syahadah, tarik balik perkataan dia, rajak. Nampak? Aku rajak kamu menjadi isteriku semula. Pasal hak ni hak jimat dah. Bila jimat dia ada edah. Faham tak? Dia ada edah. Hak tadi tak jimat lagi, tak ada edah. Nah, jimat bila kita kahwin dengan perempuan, kita cerai sebelum jimat. Boleh nikah semula kalau nak. Nak nikah dengan orang lain pun dah ada masalah. Apa puan pun boleh nikah dengan orang lain. Dia nikah dengan jimat. Kenal jimat lah, tak tengok lagi muka, nikah dulu. Duk chatting dengan jimat malam-malam. Umpamanya jimat pun buat gambar orang muda. Puan tu ni tak gambar atau gambar orang comel lah, gambar kita je jimat tahu. Puan pun kenang lah. Tahu nikah. Bila nikah mari tengok dah. Gini yang jimat tu ingat ke muda. Gambar lain itu, gambar cung. Faham? Cerai dah, tak ada jimat. Jadi puan tu boleh nikah selalu dengan orang lain. Faham tak? Kalau puan jimat kata nak nikah semula, dia tu tak boleh nikah dengan lain pula. Boleh. Tak ada edah. Nak khabar tak ada edah. Pasal edah ni setelah setuh. Jimat lah. Dah ada jimat ni tak ada edah. Kalau hak jimat dah, kataan kafir ni dia fasah juga. Kena nikah semula. Tu jangan main suami ni. Suami kena faham bab akidah. Isteri boleh tahan kalau tak reti bahasa pun, pasal suami dia tu kacau. Mak mari hak guana pun isteri, suami tu dia reti. Tak apa, dia tukang kapal, tukang ajar. Suami tak tahu benda. Orang duduk surah dengar, dia duduk atas buang musim, bodoh. Ambil kambing, bukan baik kambing tembak. Suruh pusing nak buat tu. Kemudian kita ni boleh tak kita nak masuk korban akikah ke di negara lain? Jawabnya afdal di negara kita sendiri. Kita korban, kita beri makan kepada orang fakir kita sendiri.
Nah, akikah itu juga kita sembelih kambing. Nah, kerana anak kita dapat anak, kita makan orang kampung kita sendiri. Lebih ramai orang miskin makan, lebih afdal. Kemudian apabila ada lagi orang yang lebih susah daripada negara kita, contohnya umat Islam di Cambodia, dia susah pada kita, rumah dangar-dangar gitu je. Nah, jarang nak rumah molek. Miskin sangat umat Islam. Nah, sama macam kita Islam sembahyang 5 waktu, mengaji belaka. Nah, tapi dia Tuhan beri susah. Miskin ramai, miskin telajak. Jadi ulama-ulama mengatakan boleh kita buat lari daging korban ni daripada sini buat pergi dina boleh, dan boleh juga kita terus kirim duit wakil supaya melakukan korban di sana. Kerana tujuan korban iaitulah memberi makan kepada orang miskin dengan niat dapin diri kepada Allah Taala. Boleh. Soalan seterusnya. Ustaz, saya ada buat benggok. Ham tu lah, hak tu, benggok tu lah. Bonggol mana panggil? Bam. Bam. Kau anda lah panggil apa pun? Bonggol. Bonggol. Bukan Mongol. Baik, kau anda lah benggok ke bang ke bonggol ke? Di tengah jalan kerana motosikal terlalu laju sebab nak suruh slow kenderaan. Saya pun buat tak tinggi mana benggok di tengah jalan. Tiba-tiba JKK marah pada saya. Dia mari. Dia mari. Dia mari. Senang je. Nak tahu orang curi. Dia mari. Baik. Jadi dia kata dah JKK marah. Jadi awak buat tinggi sangat pun. Jadi gini. Jalan ni walaupun bukan, kalau jalan raya tak boleh buat lah. Dalam besar tak lewat tak. Di pasal dia memang kenderaan laju. Hak dalam kampung ni, dalam taman perumahan dia memang tak laju situ. Jadi orang buat bagus untuk memperlahankan. Tapi setengah tu dia buat tidak ikut spek lah, tinggi dah lalu. Lekat 3 kali lagi tu kuai zah. 3 kali lagi tu kuai zah. Nak nyanyi kau orang, tak boleh kau. Setengah ulama kata haram. Nampak tak? Haram. Melainkan jalan tu tanah kita dan ke rumah kita baru boleh. Kalau orang ramai lalu, jadi haram. Haram lagu mana? Kalau maknanya merosakkan harta benda orang. Jadi nak buat, tak mesti tinggi. Tinggi ni badan dah. 2 inci setengah tapi dia jangan lebar sangat. 2 inci setengah. Jangan bulat sangat. Lekuk. Jadi kena pandai juga. Tengah apa tinggi gitu. Tinggi sangat. Banyak di Terengganu ni. Tinggi-tinggi sangat. Bukan kata bagus. Tapi dah tinggi sangat, nyusah orang. Kita kena, orang lain kena tak? Sebab tu kita dah beli Ferrari. Faham? Aduh lah, jadi tak boleh. Kalau hak molek. Jadi kita kena slow. Molek. Nak laju benda, laju baru jadi tu. Macam hak JKA buat tu kita tak faham kat spek dia. Hak kuning-kuning tu. Ke dia ikut say ke guna? Dah ada hak lembut sikit, ada hak keras. Tak lama. Kalau hak di nu keras tau. Kalau di dekat Masjid Lerang. Kalau mari dari cabang 3 nak balik bandar boleh tahan. Kalau daripada bandar nak lipat kona kat tu, situ. Situ keras segi depan ni. Depan sekolah bawah kapal. Kat lain lembut kita rasa Kemamang, Kuatang, okey, deguk kat ni. Jangan main kalau bawa tua jatuh tali bom gigi lesu. Faham tak? Kapal dia kan boleh tambah. Baik, soalan seterusnya. Apa pandangan Ustaz mengenai malah menerima hadiah atau duit ketika jamuan kahwin? Ada yang selalu berkata ini tak patut kerana boleh menghalang orang miskin untuk pergi. Nak pergi tak ada piti. Tak pergi kan kata orang pula. Sedangkan yang patut diutamakan ketika nyuri ialah miskin. Sila jelaskan. Baik. Bila kita ni, dia dalam Islam ini, dia dianjurkan kita maknanya saling memberi hadiah. Nampak? Nabi kata tahadau tahabbu. Salinglah beri memberi hadiah. Walaupun tak ada buat majlis apa. Saja-saja je bila jumpa nak beri hadiah. Kerana dia menarikkan kasih sayang. Sebab tu di dalam masalah kenduri majlis yang seumpamanya memang dipuji syarak. Cuma dalam zaman dulu orang tak beri duit.
Dulu orang payah duit. Segi orang dulu orang mudah buat kerja. Nah, ni orang sibuk. Dulu orang beri orang tanam pisang, beri pisang. Kalau orang mari nikah orang temu natu tengok orang beranak, tengok orang sunat. Orang akan mari atas hak dia buat. Kalau orang kelaut mari ikan. Zaman dulu orang ceritalah, kita beranak pun zaman British dah. Orang dulu cerita betul tak? Kalau tanam pisang, beri pisang, hak tanam mana tanam padi hak mari beras. Hak jenis kelaut hak mari tu, hak tani nyandak nyok hak mari nyok. Hak jenis tebang balok hak mari balok. Dah kau pandailah. Jadi beri gitu. Jadi ni jalan mudah WBT. Di WBT boleh juga. Cuma menjadi adat seolah-olah benda tu wajib. Hak tu salah. Kemudian tuan rumah pula. Siapa mana memang bayang duk nak. Siapa buat kira dengan orang Jemeleh. Malang nak meleh tu kira dah 2-3 malang. Kalau kita buat speaker tonyak ni. Kalau buat 2 speaker tonyak ni. Orang Jemeleh kata utang 2,000. Tambah gini tambah speaker lagi utang 4,000. Siapa gitu semua. Hak tu hukumnya batal pahala walimah. Walimah ini bukan tujuan nak tarik keuntungan, nak niaga. Nak cari pahala dengan sebab pergi makan kau orang. Nabi kata awlim walau bisyati. Buatlah kenduri makan kahwin walaupun seekor kambing yang kecil. Jadi kita niat itu salah. Tu yang ada haji yang pakai baju pakodam ayah puang. Ayah pengantin hari nikah poh haji Melayu. Pak kocek ni. Beli kelepek pula. Kita ingat lagi ngai dah nikah nak. Mahal tak? Pasal nak piti. Tak boleh. Jadi bila kita buat jangan nak piti. Dah kalau orang beri boleh ambil. Niat nak piti batal pahala. Jangan ambil. Jangan niat nak ambil piti orang. Kemudian orang yang pergi kalau tak bawa piti, tak bawa hadiah, luput pahala memberi hadiah. Lepas tu tak usah rasa malu orang yang tuan rumah jangan kata apa. Bila ridak WBT jangan kata apa. Ni pandang lain. Bila sadang tu dia kokok tangan. Dia buat gitu. Jadi kita kosong. Tangga daki sini. Kuat tangga. Kuat tarik ni. Jadi dia pun tengok mana ada benda. Dia berasa dah. Dia ingat ke dah ada 15. Jadi kalau begitu jadi karuk saja. Ini semua bid'ah. Bukan bid'ah terima piti atau beri piti. Bid'ah duduk niat duduk nak ke piti orang. Itu tak betul lah ke. Kau mak dapur tu duduk tengok dalam rumah. Tengok orang bawa hadiah cek. Maksud duduk ada. Gitu mak. Tengok bawa hadiah besar. Waalaikumsalam. Bangun gitu. Ada hadiah besar. Kotak je besar kotak mesti sejuk. Dalam aku bawang sibuk. Baik. Soalan seterusnya. Apa hukum dan fadilatnya seorang itu mati sudah tanam di kubur dengan tidak darurah, tu imam tu tahlil dengan berdiri. Tahu saya ini adalah orang Kristian membaca doa dalam keadaan berdiri. Dia kata boleh tak kata satu orang mati tu imam Tok Bila ke apa ke dia baca doa dia tahlil ke berdiri? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Dua-dua kaedah ni diamalkan oleh salafus soleh belaka. Nabi pun pernah baca doa berdiri di kubur. Faham tak? Jadi boleh. Tak ada masalah. Cuma yang afdal maknanya membaca talqin dalam keadaan duduk. Ada satu pendapat daripada kalangan mazhab Syafi'i masa baca talqin duduk dan berdoa menghadap kiblat sambil berdiri. Boleh juga. Nak duduk belaka pun boleh juga, nak berdiri belaka pun boleh juga. Dia dah kata. Jasa balah habak ni. Ada riwayat belaka. Dalam kitab Nailul Autar, dalam kitab Mu'jam Tabarani, ada Nabi baca dalam keadaan berdiri. Tak ada masalah. Ambil wuduk pun Nabi baca doa berdiri juga. Nabi ambil wuduk, Nabi berdiri menghadap kiblat, Nabi baca doa. Padang dengan tepat. Kalau tepat duduk, dia tak payah berdiri lah. Umpama lepas mayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Duduk. Takkan berdiri pula dia baca doa. Doa belang duduk. Soalan seterusnya. Saya adalah seorang isteri. Saya memakai purdah ketika mana berjalan bersama suami. Masalahnya apabila suami mengajak saya makan di kedai, sukar untuk saya makan kerana ada purdah. Apa pandangan Islam dan Ustaz sekiranya saya buang sekejap purdah ketika makan di khalayak ramai? Ini
mengelakkan daripada terkena makanan dan menyukarkan saya untuk makan. Baik. Ni puan tanya muslimat. Dia pakai purdah. Pakai purdah lah, pakai nikah tutup muka. Nah, ayat-ayat cinta. Senyum halu kan. Tengok tu. Baik. Jadi bila dia nak makan, di rumah tak hal lah, di rumah makan kedai. Dia pun akak muka. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Islam ni bukan agama memayahkan. Nak memudahkan. Tak ada masalah pun. Nak awak pakai purdah tu masa jalan tu alhamdulillah dah. Nak apa tak lagi nak buka tak kawan tak boleh. Orang lain tak pakai tu pun tak apa. Nak jadi boleh tak ada masalah. Nak batu tak mau buka pun tak ada masalah. Nak warak lagi tak payah buka. Nak dah nak buka tak ada masalah. Pasal bukan buka purdah. Jangan buka kain. Buka purdah tak ada masalah. Nah, dia gitu. Tidak makan tak pandai berdeluang habis. Apabila kita lakukan solat sunat, contoh tahiyat masjid, bolehkah digabungkan niat dengan solat sunat zuhur, hajat dan istikharah sekaligus? Pohon penjelasan. Baik. Apakah sembahyang sunat fajar sama dengan sembahyang sunat sebelum subuh, qabliyah subuh? Pohon penjelasan. Baik. Dia masuk dalam masjid sebelum sembahyang zuhur, orang ba'da zuhur. Dia nak buat solat tahiyat masjid sekali dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Boleh ke tak? Jawabnya ada ulama kata boleh. Ada ulama kata boleh. Dan ada pula ulama beri pandangan tak payah pun niat, maknanya tahiyat masjid, dia masuk terus buat qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur tu adalah tahiyat masjid. Sebab tahiyat masjid tak mesti niat tahiyat masjid. Tahiyat masjid maknanya sembahyang yang kita buat sebelum kita duduk di dalam masjid, kerana menghormati masjid. Menghormati rumah orang, wisalam, assalamualaikum, menghormati rumah Allah 2 rakaat sebelum duduk. Baik. Kemudian dia kata nak gabung dengan solat hajat pula. Nak solat istikharah. Ini khilaful aula, menyalahi yang lebih baik. Yang lebih baik solat hajat buat suku. Yang lebih baik istikharah buat suku kerana ikut sunnah. Sunnah Nabi tak gabung. Melainkan kita tadi terdesak, kata lewat dah. Dan nak buat 2 rakaat je. Tahiyat ke qabliyah zuhur, tahiyat ke qabliyah asar. Sekaligus boleh buat. Tak apa. Soalan seterusnya. Tadi belakang ni tak jawab. Semayang sunat fajar sama ke tak dengan semayang subuh, qabliyah subuh? Jawabnya hak tulis. Ini pandangan yang muktamad di sisi ulama fiqh. Nampak? Dalam hadis kata salatul fajri itu maknanya solat sunat subuh itulah sebelum daripada semayang fardu subuh. Kenapa? Kerana Nabi bila pergi ke masuk Masjid Nabawi, dia buat 2 rakaat dulu, lepas tu baru dia semayang. Nampak? Semayang hak fardu ramai-ramai ni menunjukkan 2 rakaat tadi sunat fajar tu adalah solat qabliyah subuh. Tapi sahabat yang meriwayatkan hadis tidak kata solat qabliyah, dia kata sunat fajri, sunat subuh. Nabi buat dulu sebelum solat subuh, menunjukkan itulah qabliyahnya. Baik, soalan seterusnya, beza iktikaf wajib dengan iktikaf sunat. Bagaimana pula cara niat iktikaf wajib? Dia tanya beza iktikaf sunat dengan iktikaf wajib. Kita undur sikit. Benda mana iktikaf? Iktikaf ialah kita masuk di dalam masjid dan berhenti walaupun sekejap dengan niat nak mendamping diri kepada Allah Ta'ala ataupun atas jalan nak cari pahala sunat. Kita masuk dalam masjid, kita niat iktikaf. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini lillahi ta'ala, jadilah iktikaf. Baik, hukumnya sunat sahaja. Sunat sahaja. Waktu kita masuk masjid, masuk surau, niat iktikaf. Niat tu adalah kira. Lepas tu kalau dalam depan masjid tu diubuh papang tau, suruh orang ingat. Ramai dah ingat, tubik masjid baru dah ingat. Dah ingat niat iktikaf. Rugi lah ni. Jadi niat iktikaf. Baik. Hukumnya sunat dan wajib. Wajib ni kalau kita pergi jadikan dia tu wajib, dia sama dengan benda-benda sunat lain. Kita pergi nazar. Aku bernazar kerana Allah SWT, jika Allah sembuhkan penyakitku ini, aku nak beriktikaf di masjid selama 2 jam umpamanya. Bila dia baik, wajib iktikaf di masjid selama 2 jam. Tak diiktikaf berdosa. Pasal iktikaf tu jadi wajib dah. Pasal Tuhan telah tunaikan nazar dia dengan berlakunya mu'allaq dalam taklid yang telah dibuat. Jadi wajib lah tu. Jadi lagu mana? Inilah iktikafku kerana-Mu ya Allah, kata lagu tu. Ini iktikaf yang telah aku nazarkan. Aku sahaja aku beriktikaf
Nampak? Di dalam masjid ini, sebagaimana yang telah aku nazarkan, kok mandalah mana-mana pun, semuanya tak ada dalam hati belaka. Ulama berijtihad, ingat dalam hati, nak nyuruh kita membayar apa yang telah kita nazarkan. Kemudian soalan seterusnya. 10 minit lagi. Apakah amalan yang harus dilakukan bagi orang perempuan datang haid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bila orang perempuan dia haid, tak boleh nak buat benda. Nak semayang tak boleh, baca Quran tak boleh, pegang Quran pun tak boleh. Banyak lagi yang boleh. Di antaranya berzikir, subhanallah, 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 ambil tasbih. Alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak lagi bacaan-bacaan. Lagi-lagi kata ulama-ulama, kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar selama mana kita semayang zuhur. Ada ulama pandangan lagu tu. Bila orang bang zuhur, kita perempuan haid, semayang tak ada. Jadi daripada luput saja pahala, ambil masa 5 minit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selama 5 minit, orang lain semayang zuhur, kita tak luput pahala, boleh. Kemudian ulama-ulama berkata, orang perempuan yang haid, dia tak boleh nak semayang zuhur pada hari nak semayang sangat, tapi dah haid nak semayang mana? Dapat juga pahala Tuhan beri pada dia. Kerana apa? Kerana ada manik, ada halangan yang dibangsakan pada syar'i. Sebab tu orang yang jenis mengamalkan suatu perkara baik, siapa masa dia uzur tak boleh nak buat, dia dapat benda tu. Pahala dapat. Macam sini lah, mari dengar ni. Dia mari dengar, mari belajar. Tiap-tiap malam mari surah gula bila ni. Malam ni tak boleh mari kerana waktu sikap dia rosak. Maka dia dapat juga pahala hadir. Dia tak ada, dapat pahala hadir. Cuma dia tak dapat ilmu yang dia ajar dalam malam ni. Pahala dapat. Batu perempuan yang memang jenis yang jaga semayang 5 waktu, nak semayang. Sampai masa nak semayang. Tiba-tiba seminggu dah nak semayang. Inginnya nak semayang, tapi oleh taat perintah Allah, Allah haramkan semayang, dia tak semayang. Boleh pahala semayang. Cuma ulama kata tambah, bacalah wirid. Kemudian hal jenis tak berwirid pula, dah pahala dia ada. Seminggu ada benda. Jangan main perempuan. Apa saja yang dibuat di rumah dia sebagai pekerjaan suri rumah, sebenarnya ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana profession suri rumah ni adalah kerja terbaik bagi seorang wanita. Inilah kerja isteri para Nabi. Jaga anak, masak, basuh, bersih rumah dan sebagainya. Walaupun tak makan gaji di pejabat, inilah kerja terbaik. Nampak? Dan suami yang paling beruntung ialah isteri dia menjawat jawatan suri rumah. Paling beruntung kan ni. Pasal apa? Ada semua rumah. Kemudian dia tanya Rasulullah, seorang perempuan wakil tanya, atau seorang wakil muslimah tanya Rasulullah, dah buat kerja di rumah ni lagu mana? Boleh pahala juga macam orang lelaki, dia banyak sangat boleh. Pahala berjuang, pahala perang, pahala berdakwah, pahala amal ma'ruf nahi mungkar, pahala apa benda ni? Ceramah, pahala pikul jenazah, semayang jemaah. Banyak orang tak ada ni, rugi ni orang ni. Nabi kata membalik khabar dengan set-set muslimat, duduk di rumah dah, taat suami, jaga rumah tangga. Nampak? Jaga semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, segala pahala-pahala lain yang mu tak boleh buat, boleh kamu. Jadi maknanya hak lain tu umum kan. Duduk di rumah masak, tumbuk belacang. Satu sekali tumbuk, satu pahala. Tak sungguh. Allah tak bayar mana sekali kita tumbuk belacang apa semua masak, lepas tu satu pahala. Tak. Satu kerja, satu pahala. Pasal Allah Ta'ala bukan kerjaan miskin. Nak tunggu turun wang ihsan tak. Allah Ta'ala maha kaya. Wallahul ghani. Kayanya mana sekali tumbuk, satu pahala. Sekali tumbuk, satu pahala. Sekali tumbuk, satu pahala. Kenapa? Untuk makan ke anak isteri. Dia tumbuk lada, nak goreng ikan. Boleh lesung. Letung se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh. Tapi lah ni ada pahala dah. Se lah boleh. Dulu nak tumbuk belacang lah, 50 pahala 60. Pasal apa dia guna tangan? Lah ni se. Se pahala boleh. Rugi. Ni tolak beruh ni untuk basuh pakaian suami 1, 2, 3 pahala. Dah nak boleh kecuci baju suami macam mana? Banyak ada pahala. Lah ni apa se? Cek automatik. Nengung dia baca URTB. Faham tak? Jadi kurang pahala. Ayam buah anak 1, 2, 3 nak boleh tidur. Nak molek 600 kali. 600 barulah kelak. Lalu ring RZ.
Nampak? Jaga pula budak, selok budak. Tu. Banyak pahala kan dulu-dulu. Ini kurang pahala. Baik. Sah atau tidak kita niat, jika kita niat solat fardu tapi tak sebut kataan tunai. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Sah ke tak? Sah. Tak ada masalah. Yang wajib aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tak wajib, tunai tak wajib, kerana Allah Taala pun tak wajib belaka. Ngadap kiblat pun tak wajib. Dia qasad ta'aruf ta'yin. Qasad aku sembahyang fardu, ta'aruf ta'yin zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Dalam hati Allah aku sembahyang fardu zuhur, Allah aku sembahyang fardu isyak. Sama. Nak sebut juga tak ada apa-apa. Niat dalam hati saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Taala, makmum tunai. Takut panjang sangat. Baik, soalan seterusnya. Apakah jika seorang itu meninggalkan salat jemaat hanya kerana sakit atau pening kepala? Adakah ianya dikira uzur yang dimaafkan? Baik, dia gini, tak kira sakit ke, pening ke, senok ke, sengar ke, dia kira berat. Maknanya menyakitkan kita, kalau kita pergi juga, maka tak wajib pergi. Macam pening sikit wajib lah pergi. Pening banyak, tak wajib lah pergi. Sakit itu juga, sakit kepala sikit, sakit kepala kan, buah minyak kapok boleh tahan sikit, boleh kena pergi. Sakit benar. Jenis maknanya bertanyuk habis, tak nampak benda ni. Nampak? Itu berat lah tu, tak wajib pergi. Apakah orang meninggalkan salat jemaat 3 kali berturut-turut? Jawabnya tidak mengapa kalau tak wajib atas dia. Kalau ada uzur lah. Kalau tak ada uzur, haram lah. Haram, hukumnya berdosa. Apakah jika seorang itu meninggalkan salat jemaat sekali-sekala saja tapi tidak 3 kali berturut-turut? Misalnya pada minggu ini dia pergi, tapi minggu depan dia sengaja tidak pergi, dan minggu seterusnya dia pergi pula. Kerana hukumnya orang menggunakan strategi demikian. Dia kira strategi. Jawabnya, hak 3 kali berturut-turut tu dengan sengaja tanpa alasan yang diterima yang munasabah. Maksudnya orang ni dihitamkan hatinya, bukan jadi munafik. Jadi dihitamkan hatinya, nak bersih balik teruk lah, kena basuh benar, kena berkelorok benar. Hak sekali sengaja tu haram. Tapi tidak janji dengan hitam pada hatinya. Soalan seterusnya, 2 lagi soalan. Adakah bacaan talqin wajib dibaca ketika selesai upacara perkebumian? Jawabnya, baca talqin lepas daripada mati tanam tidak wajib. Hanyalah sunat di sisi setengah ulama. Setengah ulama tidak mengatakan sunat pun. Jadi bukan wajib baca talqin. Sunat saja di sisi mazhab Syafi'i yang terkenal. Ketika dalam baca talqin, mengapa nama seorang yang meninggal itu dibin atas nama maknya? Kenapa tak sebut nama ayah? Jawab dah minggu lepas. Daripada hadis dhaif. Iaitu kalau tak ingat, letaklah nama anak, nama mak bin mati, orang mati tu bin mak. Kalau tak ingat, bin nenek dia Siti Hawa. Nampak? Bolehkah seorang itu tidak menanggalkan kopiah ketika seorang itu baca dah minggu lepas ni minggu lepas dah ni. Sama je. Seorang itu terjaga tidur setelah habis waktu subuh secara tidak sengaja. Contohnya terjaga pada pukul 8 pagi. Allah. Adakah orang itu perlu niat solat subuh seperti biasa atau niat qada solat? Jawabnya, niat biasa saja aku sembahyang fardu subuh. Cukup. Saja aku sembahyang fardu subuh. Macam mana cara niat qada solat yang sengaja ditinggalkan? Sama sajalah. Kalau kita tinggal zaman kita bahan lara hari tu. Sama ada kita sibuk tugas ke, main ke, tak tahu benda ke, jahil ke. Niat macam sembahyang isyak, aku sembahyang fardu isyak qada kerana Allah Taala, atau sahaja aku qada sembahyang fardu isyak kerana Allah Taala. Sebut gitu. Aku sembahyang fardu isyak tambah qada, atau aku qada solat fardu isyak kerana Allah Taala. Soalan yang terakhir malam ni, soalan tak ada ni, insya-Allah minggu depan. Apa hukumnya seorang wanita yang sudah bersuami membuat teknik rebonding? Bolehkah saya buat akikah tapi menggunakan duit anak saya? Ada dah ni. Ada dah. Jadi kita baca sel lagi. Apakah hukum wanita muslim bekerja dengan orang kafir? Tengok keadaan. Kalau keadaan itu bercampur gaul dengan orang kafir, dengan tokai kafir, hukumnya adalah haram. Tapi kalau tokai besar itulah kafir. Kemudian syarikat ni hak orang kafir, tapi ada kerjanya orang Islam belaka, maka dia haruskan pada syarak jika tidak ada perkara-perkara yang haram di situ.
Nah, tapi kalau macam kerja kedai gitu, tokai kapi, mana awet-awet Melayu pergi kerja dengan dia, haram berdosa besar. Nah, ayah dia jadi fasik. Pasal apa? Kapi bergelumang dengan anak kita sama. Dia tokai kapi laknatullah. Nah, calon ahli neraka kekal dulu kini selamanya. Nah, dak sunat pula. Musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang beriman. Kita pergi serah amanah Allah yang paling mahal harganya, anak dara kita duduk bawah mana retah dia, maka kita telah pecah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabnya haram. Kalau syarikat kapi, dia buat komunis sini, dia dinung tu, dia capu gaul tokai kapi dengan anak kita. Nah, maka tengok kalau tidak ada perkara yang haram, maka harus bekerja dengan tujuan untuk mencari pendapatan, mematuhi peraturan syarak, tutup aurat dan seumpamanya. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya bahu